A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab, ganti kelas malam. Sebelum ni kita dah belajar tajuk yang besar, iaitu Al-Kalimah, perkataan dalam bahasa Arab terbagi pada 3. Pertama kepada isim, kata nama. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga harfun, kata sendi ataupun kata penyambung. Dan kita juga telah belajar tanda-tanda setiap perkataan, tanda-tanda isim, tanda-tanda setiap fi'il, tanda fi'il madhi, tanda fi'il mudhari' dan tanda fi'il amr, dan juga huruf. Kemudian kita juga belajar according to Wikipedia, school number 27. fi'il mudhari'. Kita juga belajar fi'il mudhari'. Asalnya ialah baris depan. Asalnya ialah baris depan, tapi dia baris akhirnya boleh berubah daripada baris depan kepada baris atas sekiranya dia masuk huruf-huruf yang membaris ataskan fi'il mudhari', ataupun dalam istilah bahasa Arab dipanggil hurufu an-nasbi, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Dan kita dah belajar huruf yang menasabkan ataupun yang membaris ataskan fi'il mudhari' ada 3, kan? Saya bagi 3, kan? Pertama, lan, lam dan nun, lan, yang maknanya ialah tidak akan. Jadi fi'il mudhari' ni makna asal dia ialah sedang, ataupun akan, ataupun sentiasa. Tapi bila masuk lan, dari segi baris akan berubah daripada baris atas kepada baris daripada baris depan kepada baris atas. Kemudian dari segi makna dia ada penafian, iaitu tidak akan, tidak di masa akan datang. Yang kedua, huruf kedua ialah hatta, yang maknanya ialah sehingga. Dan yang ketiga an, maknanya ialah bahawa. Jadi sebenarnya huruf-huruf yang menasabkan, yang memberi ataskan fi'il mudhari' ini sebenarnya banyak, lebih pada 3. Tapi saya bagi yang biasa kita akan jumpalah dalam Al-Quran. Saya bagi 3 dahulu. Okey. Malam ni kita akan belajar pula huruf. Huruf-huruf dia, tajuk dia masih di bawah fi'il mudhari'. Tajuk dia masih di bawah fi'il mudhari'. Jadi malam ni kita akan belajar huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari' atau membaris matikan fi'il mudhari'. Kita pergi pada whiteboard.
Okey, sebelum tu saya nak ulang sikit perubahan yang berlaku kepada fi'il mudhari' apabila masuk huruf apa tadi? Kita tengok fi'il mudhari' asalnya ada 14 bentuk. Kalau huwa yazhabu, kalau huma yazhabani, kalau hum yazhabuna, kalau anta kalau hiya tazhabu, kalau huma tazhabani, kalau hum hunna. Yazhabna ke tazhabna? Yazhabna. Okey, kemudian 6. Anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna, anti tazhabina, antuma tazhabani. Tinggal lagi antunna tazhabna, ana azhabu, nahnu nazhabu. Okey. Ini keadaan fi'il mudhari' 14 yang sebelum masuk apa dah? Huruf, sama ada huruf yang kita dah belajar, huruf yang menasabkan ataupun huruf yang membarihataskan fi'il mudhari'. Ini keadaan asal je. Kalau istilah bahasa Arab dipanggil apa ni? Marfu'. Jadi saya tak nak sebut istilah tu. Kalau sebut istilah, peningkan. Nanti ditanya pula apa makna marfu'. Lagi hurai, lagi pening. Okey. Setelah ini huruf asal fi'il mudhari'. Setelah masuk huruf nasab yang kita dah belajar 3 tu, dia berlaku perubahan. Kalau masuk pada huwa, apa perubahannya? Ini jadi apa? Contoh, lan
yazhaba. Baris atas lah. Lan yazhaba. Okey, kalau huma, lan, yazhaba. Buah nun ah. Buah nun. Lan yazhaba. Kalau hum, lan yazhabu. Buah nun tambah alif. Kalau hiya, lan tazhaba. Pada atas ah. Dia kalau tidak ada penambahan, yang berubah ialah baris. Ini huruf asal dia, ba ni huruf asal dia. Yang berubah ialah baris. Tapi kalau ada penambahan alif nun ataupun waw nun, maka yang berubah ialah di bawah huruf nun. Okey, kalau huma, lan, tazhaba, buah nun. Kalau hunna apa dah? Tak ada perubahan. Lan yazhabna. Ya, yang mereka ramai perempuan tak akan berubah. Di mana-mana saja, kalau mereka ramai perempuan, dia tak akan berubah. Okey, kalau anti, lan tazhaba. Yang berubah ialah baris. Kalau antuma, lan tazhaba. Begitulah seterusnya. Kalau antum, lan tazhabu, buang nun tambah alif. Kalau anti, lan tazhabi, buang nun. Kalau antuma, lan tazhaba, buang nun. Kalau antunna, tak ada perubahan. Dua ni tak akan berubah ni. Hunna dengan antunna. Kalau ana, lan azhaba. Kalau nahnu, lan nazhaba. Okey. Saya nak tunjuk ni sebelum kita masuk huruf jazam, sebab perubahannya hampir sama. Perubahan yang ketara ialah dari segi huruf dan makna. Tapi perubahan dari segi fizikal ataupun dari segi baris hampir sama. Okey, sebelum kita masuk pada huruf jazam, cuba buka ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah ayat 102. Okey. Cuba tengok wattaba'u. Cuba terjemah wattaba'u, mereka ikut. Mereka ni siapa? Orang-orang Yahudi ikut ma tatlu syayatin, apa yang dibaca oleh syaitan. Ala mulki Sulaiman, ketika kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidak kafir Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Apa maksud dia? Semua orang Yahudi mendakwa mereka belajar ilmu sihir daripada Nabi Sulaiman. Maka Allah menafikan Nabi Sulaiman tak pernah mengajar ilmu sihir. Tapi Allah tak kata Nabi Sulaiman tak mengajar. Allah kata Nabi Sulaiman tak kafir. Apa maksud dia? Hukum mengajar ilmu sihir adalah kafir.
Jadi Nabi Sulaiman tak kafir dengan sebab dia tak mengajar ilmu sihir. Okey. Walakinna syayatin, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa? Kenapa syaitan tu kafir? Antara sebabnya yu'allimunan nas. Mereka mengajar manusia. Okey. Sekarang yu'allimuna fi'il mudhari'. Yu'allimuna fi'il mudhari'. Ada nun tak? Ada nun. Sebab apa ada nun? Sebab tidak ada apa-apa huruf depan dia. Kan? Tidak ada huruf nasab yang kita belajar. Okey. Syaitan-syaitan itu adalah kafir sebab mereka mengajar manusia ilmu sihir. Wa ma unzila, dan apa yang mereka juga mengajar apa yang telah diturunkan kepada al-malakaini. Dua malaikat. Siapa dua malaikat tu? Allah bagi malaikat tu tempatnya di mana? Di Babylon, di Iraq. Dan nama malaikat tu ialah Harut dan Marut. Ini antara nama malaikat yang disebut Quran, tapi kebanyakan orang Melayu tak tahu. Harut dan Marut. Okey. Bukan Karut Marut, Harut Marut. Wa ma yu'allimani, dan berapa orang ni? Dua orang kan? Kalau dalam domain 14 tu yang kat mana ni? Yu'allimani. Huma. Kan? Huma. Dan tidaklah mereka berdua mengajar. Siapa mereka berdua? Harut dan Marut. Min ahadin, seorang pun. Tidaklah mereka berdua mengajar seorang pun, hatta, sehingga yaqula. Siapa berkata ni? Berapa orang berkata? Kalau dua orang ke sepatutnya ada nun. Yu'allimani, ada nun kan? Alif nun di belakang. Sekarang ada alif nun tak? Tak ada. Kemana hilang nun? Sebab ada hatta. Hatta dia panggil apa? Huruf nasbin. Ataupun huruf yang memberi ataskan fa'il mudhari'. Jadi bila masuk atas, asal dia ada nun. Asal dia ada nun. Yaqulani. Sebelum masuk atas. Bila masuk atas, nun dibuang. Nampak? Jadi Allah nak bagi tahu, kedua-dua malaikat itu tidak mengajar seorang pun tentang ilmu sihir, sehinggalah mereka berdua berkata, innama, sesungguhnya hanyalah nahnu, kami, fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Fala takfur, maka jangan kamu jadi kafir. Apa maksud tu? Harut dan Marut mengajar tak ilmu sihir? Mengajar ke tak? Ajarlah, Allah cakap ni. Mana? Wa ma yu'allimani. Mereka berdua tidak mengajar, kecuali mereka sebelum mereka mengajar, mereka berdua memberitahu kepada siapa yang nak belajar. Ingat, ini adalah fitnah, ini adalah ujian. Tapi kalau kamu nak belajar, kamu tangguh. Faham? Bahkan dia bagi amaran, kalau kamu belajar, kamu akan jadi kafir. Fayata'allamuna, maka mereka tu orang ramailah belajar minhuma, daripada kedua-dua. Ayat ni jelas. Maknanya dua-dua mereka Harut dan Marut mengajar tak ilmu sihir? Dan orang ramai belajar tak daripada kedua-duanya? Jelas. Bahkan ilmu sihir yang diajar tu antara yang paling utama apa dia? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa yang memisahkan dengan ilmu itu antara seseorang dengan, kan? Sihir ni yang paling target utama dia apa dah? Nak pisah antara suami dan isteri.
supaya rumah tangga bercerai-berai. Okey, cukup setakat tu. Jadi di sini contoh fi'il mudhari' yang dua orang, yakulani, bila masuk ata dibuang nun. Okey, sekarang kita masuk tajuk baru. Huruf jazam. Pengertian huruf jazam. Kita belajar bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Huruf jazam, pengertian jazam. Secara bahasa, jazam bermakna memutus ataupun menetapkan ataupun memastikan. Ini tulisan ni saya ada post dalam, ada kan? Ada. Al-jazmu mendekati maknanya dengan al-qata'u. Jazmu juga makna dia, qata'u iaitu potong ataupun putus. Jazam iaitu putus. Okey, dalam ilmu nahu tu kaedah bahasa lah, kaedah bahasa Arab. Jazam adalah perubahan akhir kata yang khusus berlaku bagi kalimah fi'il. Kalimah fi'il ni ialah fi'il mudhari'. Jadi huruf jazam ni hanya masuk pada perkataan fi'il sahaja, kata perbuatan. Kan perkataan ada 3 jenis kan? Pertama pada isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi huruf jazam ni dia hanya masuk pada fi'il, dan fi'il pula ada 3. Fi'il madhi, yang kedua mudhari', yang ketiga. Jadi jazam ni hanya masuk pada satu fi'il saja, iaitu fi'il mudhari'. Jadi dia kata dalam ilmu nahwu, jazam adalah perubahan akhir kata yang khusus berlaku bagi kalimah fi'il, kata kerja. Sama ada perubahannya sukun. Sukun apa makna? Mati. Ni. Kalau asal dia yazhabu, asal dia yazhabu baris depan. Kalau masuk huruf nasab, jadi baris apa? Atas. Kalau masuk huruf jazam, jadi baris mati. Dia akan jadi mati nanti. Mati ya. Tapi huruf ni huruf jazam. Nanti kita akan sebut apa dia huruf jazam. Ataupun buang nun. Sama dengan kaedah ni. Huruf lan. Bila masuk lan, buang nun. Yang ada nun, buang nun. Kecuali antunna dan hunna. Buang nun. Satu baris mati. Yang kedua, buang nun. Yang ketiga, buang huruf illah. Okey. Nanti saya akan huraikan. Jadi perubahan kata dalam i'rab jazam itu hanya berlaku pada kalimah fi'il, kata kerja. Okey. Boleh angkat. Habis yang ni padam lah. Nasib lah. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan huruf jazam? Huruf jazam adalah sekumpulan huruf yang menjadikan kalimah fi'il, iaitu kata kerja, kata perbuatan, dan lebih tepat fi'il mudhari'. Daripada asalnya rafa' baris depan. Asalnya baris depan. Contoh yazhabu. Menjadi jazam, iaitu ditandai dengan sukun. Bila tu? Bila masuk huruf jazam. Nanti saya akan sebut apa dia huruf jazam. Contohlah, kita bagi lam. Bila masuk lam, yang berbaris depan bertukar menjadi baris sukun. Yang paling jelas, yalidu. Yalidu makna beranak. Dia beranak kan? Bila masuk lam jadi apa? Baris depan bertukar menjadi baris sukun. Apa sebab? Masuk lam. Lepas tu kalau baca lam yalidu, salah.
ataupun lam yalida, salah. Okey? Kemudian pembuangan nun. Satu lagi, bila masuk lam, selain daripada menjadikan fi'il mudhari' daripada bari depan kepada bari mati, satu lagi dia membuang pembuangan nun. Bila tu? Bila dia contoh yazhabani. Yazhabani ada alif nun. Bila masuk lam, apa berlaku? Buang nun. Pembuangan nun. Atau yang ketiga, pembuangan huruf illah. Huruf illah pernah belajar ke? Tak pernah. Pernah, tapi pernah lupa. Pernah belajar dan pernah lupa. Dia huruf illah ni huruf sakit lah. Ni, saya ulang balik ni. Jika ada fi'il mudhari' dimasuki huruf-huruf ini, iaitu huruf jazam yang kita akan sebut nanti, maka akan berlaku perubahan di akhir fi'il mudhari'. Salah satu perubahannya ada 3 bentuk daripada 3 keadaan di bawah ini. Pertama, sukun. Yang kedua, terbuang nun bila ada nun. Yang ketiga, terbuang huruf apa? Huruf illah. Awi. Awi masih hidup kan? Walaupun dia sakit lah. Huruf illah ni mana huruf sakit. Lawan sakit apa dia? Sihat. Okey, apa dia huruf sihat? Ha? Kalau huruf sakit ada 3, huruf sihat 28 tolak 3 lah, 25 kan. Okey, contoh. Yakhsha. Yakhsha makna dia takut. Ini fi'il mudhari' ni, tapi sebab akhir dia huruf apa tu? Alif. Alif kan? Rupa dia ya, tapi sebenar alif. Dia panggil alif? Alif apa? Alif maksur ke alif syukri? Alif maksur, ha? Okey. Bila saya masuk lam, apa berlaku? Tu, dia kata apa? Terbuang huruf illah. Buang terus huruf illah. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Tadi baca apa? Yakhsha, sebab ada alif. Sekarang lam yakhsha. Kenapa huruf illah terbuang? Kenapa huruf illah terbuang? Sebab masuk ni. Semua ni. Jadi perubahan fi'il mudhari' bila masuk huruf jazam ada 3 bentuk perubahan. Pertama, daripada baris depan menjadi baris sukun. Yang kedua, yang ada nun terbuang nun. Yang ketiga, yang ada huruf illah buang huruf illah. Boleh ke? Boleh. Okey, sekarang kita pergi contoh. Contoh huruf jazam. Next ya. Oh tak, ini dulu. Okey. Okey, contoh huruf jazam. Dia sebenarnya huruf jazam ni banyak Tapi sebab kita baru pra, saya bagi sikit-sikit dulu. Pertama, lam. Lam. Artinya tidak. Oh Ustaz, kalau lan, huruf nasab lan, makna apa tak ada? Yang kita dah belajar? Lan. Tidak juga. Kalau lam, tidak juga.
Jadi apa beza? Kalau lan tidak akan. Kalau lam bukan tidak pernah, ha? Tidak sebelum. Jadi lan tidak akan, lam tidak sebelum. Saya bagi contoh. Ini boleh buka surah Baqarah ayat 24. Surah Baqarah ayat 24. Okey, ayat ni ada kaitan dengan ayat 23. Kena tunjuk ayat 23. Okey. Cuba terjemah. Wa in. Waw dan in bukan sesungguhnya. Sekiranya. Kuntum adalah kamu. Adalah kamu. Kalau saya tanya kuntum ni isim ke fa'il ke harfun? Isim ke fa'il ke harfun? Ha? Fa'il, okey. Fa'il ada 3 kan? Fa'il madhi ke, mudhari' ke, amar? Madhi. Amar ke, mudhari'? Madhi apa tanda dia? Kalau ada tum kat belakang, tu, ta, ti, tuma, tum, semua fa'il madhi yang lepas. Sekiranya kamu adalah kamu fi raibin. Raib, zalikal kitabu la raiba. Mana sama? Dalam keraguan. Quran ni la raiba, tidak ada keraguan. Tapi siapa yang tak beriman, dia anggap Quran tu ada raib. Jadi Allah kata, okey, kalau kamu rasa dalam Quran tu ada raib, ada keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan ala abdina, kepada hamba kami. Siapa hamba kami ni? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah gelarkan dia hamba? Kenapa tak sebut ala Muhammad ataupun ala Rasulillah? Beza tak hamba, Rasulullah, Muhammad? Yang mana yang paling menunjukkan kemuliaan manusia? Sifat apa dia? Hamba. Sebab dia bersifat hamba lah dia layak menjadi Rasulullah. Jadi manusia semakin bersifat hamba kepada Allah, semakin mulia. Sebaliknya, semakin dia bersifat hamba kepada nafsu, semakin dia hina. Okey, apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kalau kamu ragu, Tuhan tak marah, Tuhan tak maki, tapi Tuhan cabar. Fa'tu, bawa datanglah bisurah, satu surah min mislihi, yang seperti Al-Quran. Dari segi bahasanya, dari segi maksudnya, dari segi kalau baca tak akan jemu kan. Kita baca Quran berkali-kali tak pernah jemu, berpuluh tahun, walaupun tak faham. Okey, wadu'u, dan panggillah. Allah cabar, bawalah satu surah seumpama Al-Quran, dan nak buat satu surah tu panggillah syuhada'akum, saksi-saksi kamu, pakar-pakar bahasa kamu, panggillah. Tak kisah apa, satu dunia, min dunillah, selain daripada Allah. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar dalam apa ni? Benar dalam dakwaan kamu bahawa Quran tu ada keraguan. Okey, sila buat. Okey, Allah kata apa? Fa'il lam taf'alu, maka sekiranya lam taf'alu, lam taf'alu, yakni lan taf'alu. Dua-dua Allah guna. Satu lam, satu lan. Lan yang kita dah belajarkan minggu lepas ke 2 minggu lepas. Lam baru kita nak belajar malam ni. Dua-dua makna tidak.
Apa beza? Mesti ada beza. Kalau sama, Allah tak akan sebut benda yang sama dalam satu ayat yang sama. Okey, bezanya ialah fa'il lam taf'alu, maka sekiranya kamu tak mampu di masa yang lepas. Di masa yang lepas memang terbukti kamu tak mampu. Walaupun kamu dah kumpul semua pakar-pakar bahasa dan sebagainya. Dan walan taf'alu, dan minggu depan, tahun depan, 10 tahun, 20 tahun ke datang pun kamu tak akan mampu. Mana Tuhan tahu? Tuhan tahulah. Sebab dia Tuhan. Jadi Allah terus buat kesimpulan. Yang lepas memang sah kamu tak mampu. Yang akan datang pun kamu tak akan mampu. Jadi yang membezakan lepas dan akan datang huruf apa? Lam dengan lan. Tapi kalau tengok bentuk fi'il mudhari' sama tak? Sama. Asal dia apa dia? Asal dia taf'aluna, ada nun. Yang ni pun sama, taf'aluna. Yang ni kemana hilang nun? Sebab apa hilang nun? Sebab masuk lam. Yang ni pun kenapa hilang nun? Sebab masuk lam. Cuma yang bezanya apa dia? Satu maksud. Yang ni tidak yang lepas. Yang ni tidak akan datang. Satu. Yang kedua, dari segi kaedah bahasa, yang ni dipanggil huruf jazam. Yang ni dipanggil huruf nasab. Yang ni huruf menjazab. Tulis lam harfu jazmin. Kenapa tegang pula merah mula ni? Ha? Ya ke? Lan harfu nasbin. Nama dia lam harfu jazmin, lan harfu nasbin. Yang belajar. Ya. Saya tak bagi nama kan? Saya tak bagi nama sebab kita belajar satu, jadi tak keliru. Tapi bila ada dua, saya bagi nama. Okey, boleh? Semula. Lam dia panggil apa? Harfu jazmin. Lan dia panggil harfu nasbin. Kalau nak supaya senanglah, jazmin tu lebih mudah, kita kata apa? Baris matilah. Nasbin tu dipanggil baris atas. Senang. Jazmin baris mati, nasbin baris atas. Okey, cuba tengok ayat ni, kita habiskan. Kalau terbukti kamu tak mampu di masa yang lepas dan kamu tak akan mampu di masa akan datang, maka apa kewajipan kamu? Fattaqun nar. Sepatut Allah cakap apa? Kan Allah kata kalau kamu ragu pasal Al-Quran, bawalah seumpama Al-Quran dan panggillah pakar-pakar kan. Kalau kamu tak mampu, berimanlah dengan Quran, betul? Ayat dia, berimanlah dengan Quran. Allah tak kata beriman dengan Quran, Allah kata takutlah api neraka. Apa maksud dia? Kalau Allah kata berimanlah dengan Quran, dia tak ada kesan dia. Tapi Allah kata kalau kamu tak beriman, kamu akan masuk neraka. Nampak tak? 2 in 1. Ingat, kalau tak beriman dengan Al-Quran, kamu akan masuk neraka. Kalau kamu beriman, kamu selamat daripada neraka. Okey. Fattaqunna, tak takut juga. Okey, Allah sebut bentuk neraka pula. Allati waquduha, yang bahan bakarnya ialah batang tubuh manusia. Kalau kat dunia kita nak bakar apa-apa, apa bahannya? Kayu, minyak, petrol kan? Daun kayu. Tapi di akhirat
batang tubuh manusia bahan bakar. Yang kedua, batu. Kenapa batu? Berhala satu. Yang kedua, benda yang kalau kita bakar di dunia dia tak terbakar apa dia? Batu. Besi terbakar tak? Cair. Tapi satu-satunya makhluk Allah kalau bakar tak terbakar ialah batu. Tapi bila masuk neraka, batu pun terbakar, makna api itu terlalu panas. Dan disediakan untuk siapa ni? Orang yang mana ni? Yang tak beriman dengan Quran tadi. Okey, kita balik pada contoh amil. Amil tu huruf la. Contoh huruf jazam lam dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Tadi saya dah bagi satu contoh, ayat 24. Sekarang dia bagi contoh lain, surah Al-Baqarah ayat 151. Ni boleh besar ke? Amir ni faktor. Dia sebenarnya amir tu ia juga adalah huruf. Sebab huruf ni ada peranan dia, iaitu menjazamkan. Jadi amir tu yang bekerja, iaitu yang mengubah fi'il mudhari' selepas itu. Senang cerita, amir ialah huruf. Okey. Nampak ke? Boleh baca? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Oh, tak boleh Oh, dah dekat lah. Jadi tak boleh tulis ni. Oh, tulis sini Mana sini? Ni. Boleh tulis sini? Banyak sangat ni. Okey dah? Boleh. Wa yu'allimukum. Wa yu'allimukum. Ini boleh padam ke? Tak boleh? Boleh wa yu'allimukum. Apa tadi? Malam takunu ta'lamun. Okey. Cuba terjemah. Wa yu'allimukum. Dan dia mengajar kamu, iaitu Allah. Apa yang Allah ajar kamu? Malam, apa yang lam takunu. Okey. Fi'il mudhari' apa dia? Takunu. Sepatutnya asal apa dia? Na. Ramai Kalau domain 14 yang kat mana ni? Bukan. Antum. Kamu bukan mereka. Kalau ta, orang yang kedua. Kalau hum mereka, yakununa. Okey, asal dia takununa. Tapi bila masuk lam, apa berubah? Buat nun, tambah alif. Jadi Allah mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu bila? Sebelum ni. Malam takunu ta'lamun. Kamu tidak tahu sebelum ni. Jadi asal-asal manusia ni semuanya adalah tak tahu apa. Termasuklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Tak, dia tak tahu sebelum tu, makna tak pernah tahulah sebelum. Daripada bila? Daripada sebelum lah. Okey. Dan dia mengajarkan apa yang belum tidak kamu ketahui, takunu. Jadi tanda jazamnya apa? Tanda jazam apa dia? Dengan menggunakan hasfun nun. Dia sebut pula istilah lain pula, hasfun nun. Ini bahasa Indonesia ni. Saya tak sempat nak terjemah ke bahasa Melayu. Tadi dia terjemah apa? Terbuang kan? Sebenarnya hasfu tu terbuang lah. Hasfu makna terbuang. Dia kata apa? Asal dia takununa. Bila masuk lam huruf apa tadi? Jazam. Apa tanda jazam? Dia kata apa tu? Hasfun nun. Hasfun nun makna terbuang nun. Itu tanda jazam. Okey. Kena tambah alif. Kena tambah alif. Ya. Ada alif ni. Setiap kali kita buang nun, kita kena ganti dengan alif. Tak, bila dia untuk hum ataupun antum sahaja. Kalau huma dua orang tak payah. Memang dah ada alif. Okey. Contoh lain. Surah Al-Baqarah ayat 196. Faman lam yajid. Faman lam yajid. Faman lam yajid. Fasiyamu salasati ayyam. Ayat berapa ni? 196. Okey. Mana fi'il mudhari'? Yajid. Kita terjemah dulu. Faman, maka siapa? Lam yajid, tidak dapati. Yajidu daripada wajada. Wajada, yajidu. Maka barang siapa tidak dapati apa ni? Binatang sembelihan. Ini kisah orang buat haji ni. Dia bila dia buat kesalahan, dia kena sembelih binatang korban. Tapi kalau tak ada, ganti apa? Fasiyamu. Dia kena siam. Puasa salasati ayyam. 3 hari fil hajj, di musim haji. Dan selepas tu wasab'atin iza raja'tum. Dan 7 hari bila kamu balik ke negara kamu. Wa tilka asyaratun kamilah. Itu semua 10 hari. Okey. Jadi yajid fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ada tak huruf jazam? Ada. Lam. Apa tanda jazam? Tanda ada 3 tadi semua. Sama ada salah satu daripada 3. Sama ada sukun. Yang kedua, buan nun. Yang ketiga, buan harfu illah. Kan? Jadi di sini apa tanda jazam? Sukun. Sukun. Lam yajid. Kalau tak ada lam, apa jadi? Yajidu. Bari depan. Tak ada dah. Kalau tak ada lam, yajidu. Okey, boleh Tapi jika dia tidak mendapatinya, iaitu binatang sembelihan, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Jadi yajid, tanda jazamnya dengan menggunakan sukun. Sukun tu mati bukan buah sukun. Okey, seterusnya surah Al-Baqarah. Contoh seterusnya ayat 236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna fariidah. Okey, cuba keluarkan fi'il mudhari'. Malam
tamassuhunna. Aw tafridu lahunna faridah. Okey. Cuba tengok terjemahan. La junah, tidak ada dosa. Alaikum, ke atas kamu. In talaqtum, sekiranya kamu talak. Kamu ceraikan an-nisa, isteri kamu. Bila ni? Malam tamassuhunna, sebelum kamu menyentuhnya. Mana sebelum kamu bersetubuh dengannya. Berdosa tak? Lepas akad nikah setengah jam dicerai. Berdosa ke tak? Ada dalil? Ayat ni lah. La junah, tidak ada dosa. Okey. Sekarang mana fi'il mudhari'? Tamassu. Hunna ni sebenarnya bukan fi'il mudhari', ini dhamir. Ini dhamir. Hunna, mereka ramai, iaitu balik pada perempuan, isteri-isteri. Jadi asalnya apa dia ni? Tamassu. Kalau tengok 14, bentuk 14 tu, cuba bagi bentuk asal dia. Tamassu. Nah. Dekat mana ni? Dhamir yang mana ni? Anto. Tamassuna kan? Ada nun kan? Tapi bila masuk lam, huruf jazam, apa berlaku? Apa berlaku? Buat nun. Kemudian tambah alif. Sekarang ada alif tak? Tak ada. Kenapa? Sebab ada dhamir. Bila ada dhamir, alif tu tak perlu lagi dah. Okey. Kalau tak ada dhamir, macam ni lah. Macam ni. Kalau tak ada dhamir macam ni rupa dia. Okey. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh, campuri, ataupun belum kamu tentukan maharnya. Jadi tamassu, tanda i'rab jazamnya ialah menggunakan apa? Hasfun nun, iaitu terbuang nun. Okey. Habis. Huruf pertama jazam iaitu lam. Dia tak bagi contoh yang biasa kita baca kan. Apa dia? Okey, dalam surah Al-Ikhlas kan ada berapa huruf fi'il mudhari'? Ada berapa semua? Lam, yalid. Satu. Yang kedua? Lam, yulad. Dua. Lagi? Lam, yakun. Betul kan? Tiga kan? Semua lam ni semua huruf jazam kan? Okey. Yalid, apa tanda jazam dia? Sukun. Yulad, apa tanda jazam? Sukun. Yakun, apa tanda jazam? Sukun. Okay. Kalau saya buang lam ni, buang lam, jadi apa? Yalidu. Yang ni pun yuladu. Yang ni pun yakunu. Boleh? Boleh ke? Okey, sekarang kita pergi pada huruf jazam yang kedua. Huruf jazam yang kedua, iaitu lamma. Lamma. Apa makna dia? Artinya belum. Contoh dalam ayat Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 16. Boleh besar tak boleh ya? Besar tak payah nak tulis. Apa kelabu?
Oh, dia semakin besar semakin kelabu. Okey. Cuba terjemah. Adakah hasibtum? Fi'il madhi, adakah kamu telah menyangka an tutraku? An bahawa tutraku kamu akan sekarang kita dah belajar ni. Tutraku, fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Dia kalau domain 14 yang duduk kat mana ni? Asal-asal dia apa dia? Antum. Asal dia? Tutrakuna. Ada nun kan? Tapi sekarang nun tak ada. Kemana hilang nun? Ada panggil huruf apa? Nasbin. Yang kita belajar malam ni ke yang 2 minggu lepas? 2 minggu lepas. Makna dia apa? Adakah kamu sangka bahawa tutraku kamu dibiarkan? Walamma dan waw dan lamma tu huruf kedua, huruf jazam. Makna apa tadi? Belum. Sedangkan belum ya'lamillah, Allah tahu. Dia ya'lami ni asal dia ya'lamu. Asal fi'il mudhari' bari depan ya'lamu. Tapi bila masuk lama huruf apa? Jazam. Jazam di sini tanda jazam ialah sukun. Sukun. Ya'lam. Ya'lam. Cuma di sini baris bawah. Sebab apa? Sebab dia jumpa sini mati, sini pun mati. Dia kalau nak baca wasal tak boleh nak baca. Cuba baca. Mim bari mati, sini pun mati. Baca secara wasal, bersambung. Tak boleh. Jadi nak supaya boleh baca, dia baris bawahkan mim. Ya'lamillah. Asal dia lamma ya'lam. Okey? Okey, sekarang kita tengok mana. Adakah patut kamu sangka kamu akan dibiarkan, sedangkan belum Allah mengetahui allazina jahadu, orang-orang yang betul-betul berjihad daripada kalangan kamu, walam yattakhizu, dan walam yattakhizu, dan mereka tidak mengambil selain daripada Allah sebagai penolong atau sebagai Tuhan, wala rasuluhu wala almu'minina walijah. Okey. Jadi lama di sini makna dia belum. Okey. Sekarang apa beza lama dengan lam? Lam pun makna dia belum. Betul kan? Lam makna dia belum. Lam makna dia ialah tidak di masa yang lepas kan? Kalau lama pun belum juga. Di masa yang lepas juga. Yang membezanya ialah lama ni, lam tidak, tapi tak tahu bila. Lam tidak dan tak tahu bila. Tapi kalau lama tidak, sekejap lagi akan berlaku. Dia akan berlaku, cuma belum berlaku. Tapi lama tak ada jaminan berlaku. Contoh lam yalid, Allah tidak beranak. Mungkin tak berlaku? Tak. Sebab tu dia tak boleh buat ayat lama yalid, tak boleh. Sebab lama menunjukkan belum, tapi akan berlaku. Okey? Ni Allah akan tahu tak selepas ni?
Allah akan tahu tak? Sekarang belum tahu, tapi lepasnya akan tahu tak? Akan tahu. Bila Allah uji, Allah tahulah siapa yang benar-benar berjihad dan siapa yang berdusta. Okey, supaya lebih jelas, cuba buka surah ni. Surah Al-Hujurat ayat 14. 14 kan? Okey. Cuba terjemah. Surah Al-Hujurat, surah 59 ayat 14. Qalatil a'rabu, telah berkata, Arab ni orang-orang Arab Badui. Dia beza, ada Arab Hadari, Arab bandar. Yang ni Arab Badui. Apa beza dia? Dia kalau Arab bandar, Arabiyun. Kalau seorang. Kalau ramai, Arabun. Kalau Arab Badui, seorang, A'rabiyu. Kalau ramai, A'rabun. Kalau seorang Arab bandar, Arabiyun. Kalau ramai, Arab. Yang kita dah kata orang Arab tu, kita tak tahu dia orang Badui ke tak. Jadi kena tanya dulu, awak ni Badui ke tak kan? Baru kata, kalau dia orang bandar, kita kata antum Arabun. Okey? Kalau seorang Badui, ada bisa kita dengar hadis, Ja'a Arabiyu fabala fil masjid. Lalu dia kencing dalam masjid. Yang mana kencing? Arabiyun ke Arabiyu? Bezanya apa? Yang Arab bandar ni tak kencing dalam masjid. Yang Arab Badui biasa tak bertamadun, tak berilmu. Jadi kalau ramai, Arab Badui beda, Arabu. Boleh faham? Jelas tak? Kalau Arab bandar seorang, Arabiyun. Kalau ramai, Arabun. Kalau Arab Badui seorang, Arabiyun. Kalau ramai, A'rabu. Okey, sekarang Allah kata, siapa yang berkata ni? Qalatil a'rabu. Siapa ni? Orang-orang Arab Badui. Amanna. Kami telah beriman. Qul. Katalah, lam tu'minu. Kamu? Belum beriman. Ataupun tidak beriman. Okey, sekarang tu'minu ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari' untuk antum kan, tu'minuna. Asal dia tu'minuna. Tu'minuna. Ada nun tak? Ada nun asalnya. Tapi sekarang dibuat nun. Sebab apa? Bila masuk lam ni. Dia panggil huruf apa? Huruf jazam. Maka dibuat nun tambah alif. Okey, Allah beritahu pada Nabi Muhammad, beritahu pada orang Badui ni yang mengaku beriman. Apa dia? Lam tu'minu. Kamu tidak beriman sebenarnya. Walakin, akan tetapi, qulu, katalah, aslamna. Kami hanya Islam. Beza tak Islam dengan iman? Ataupun Muslim dengan mukmin? Beza apa beza? Apa tu? Muslim, mukmin. Muslim? Macam mana tu Islam biasa dengan Islam tak biasa? Okey, macam kita ni Muslim ke mukmin? Oh, Muslim. Bila nak naik taraf mukmin? Tak, kena tahu macam mana nak naik jadi orang mukmin tu. Orang Arab, Abu Jahal pun faham Al-Quran tapi kafir. Iman dan bawah dada. Tapi ada ulama mengatakan Muslim ialah
Orang yang buat rukun Islam, solat, puasa, haji, amalan zahir, tapi hati dia tak beriman dengan akhirat, hati dia tak beriman dengan Allah. Kalau mukmin yang buat amalan zahir dan batin dia pun beriman kepada Allah, beriman pada Quran, beriman pada hari akhirat. Rukun iman. Lagi tinggi, muhsin, ihsan. Okey. Akan tetapi katalah kami baru Islam. Walamma, tengok, walamma. Yang tadi kamu tak beriman. Yang ni kamu belum beriman tetapi akan berlaku. Yang tu tak ada jaminan. Lam tu'minu, tak ada jaminan akan beriman ke tak. Tapi bila Allah kata walamma, makna akan berlaku. Iman belum masuk. Yadkhul. Okey, bila masuk lam, asal dia apa dah? Yadkhulu. Asal dia yadkhulu. Sebelum masuk lamma. Bila masuk lamma jadi apa? Baru mati. Lam yadkhul. Tapi di sini dia baca baris bawah sebab apa? Dia kalau ilmu tajwid dia panggil apa ni? Tak. Sini mati. Sini mati. Dia panggil apa? Iltiqa'. Oh, tak tahu. Iltiqa' as-sakinain. Berjumpa dua baris mati. Jadi dia baris bawah supaya boleh baca lam yadkhulil iman. Iman belum masuk lagi tapi akan masuk. Fi qulubikum, dalam hati kamu. Bila iman akan masuk? Wa in tuti' Allah. Sekiranya kamu betul-betul taat pada Allah dan Rasulnya. Tak ada yang ketiga. Taat Allah dan Rasul. Wala yalitkum min amalikum syai'ah. Dan Allah tidak akan kurangkan daripada amalan kamu sedikit pun. Kalau kamu taat pada Allah dan Rasul. Innallah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha. Dan definisi orang beriman Allah sebut dalam ayat seterusnya. Boleh baca sendiri ya. Sebab kita bukan tadabbur surah Al-Hujurat. Ustaz, dua sukun bertembung memang baris bawah yang dia letak. Dia baris ada tiga. Baris atas, depan, bawah. Dia bahasa Arab ni, dia bukan bahasa Arab sajalah dalam Islam. Nabi bila ada dua benda yang harus, Nabi akan pilih yang mana? Dua-dua boleh, dua-dua harus. Nabi akan pilih yang mana? Yang paling mudah. Yang paling mudah. Jangan tunjuk gedebel. Saya nak yang paling susah. Itu bukan sunnah Nabi. Okey. Kaedah bahasa Arab pun sama. Kalau kita baris depan, ataupun baris atas, ataupun baris bawah, yang mana lebih mudah disebut? Cuba baris depan. Lam yadkhulul, berat. Kalau baris atas, lam yadkhulal iman. Kalau yang baris bawah, lam yadkhulil iman. Bawah lagi ringan. Jadi antara tiga dipilih yang paling ringan. Sama juga yakun, yakunu. Baris depan kan? Betul kan? Okey, bila masuk lam, apa jadi? Lam ni dia panggil apa? Huruf apa? Bila dia masuk, dia menjadikan fa'il mutadid baris apa? Sukun. Sini pun kebetulan sukun, dua sukun. Bila dua sukun, dia tak ada makna. Dia kena buang. Sebab tak berfungsi. Mana boleh baca dua sukun? Cuba baca. Jangan buang masa. Okey, bila nak buang huruf apa? Dia ada huruf sihat, ada huruf sakit. Antara nun dengan waw, yang mana sakit? Waw. Jadi lam yakun. Okey. Lepas tu allazina. Allazina. Macam mana nak baca ni? Sini mati. Macam mana nak baca? Cuba baca wasal. Lam yakunul lazika, lam yakunal lazika, lam yakunil lazi. Bari bawah, dia lebih ringan. Okey. Ustaz, yang surah At-Taubah tadi tu, Allah belum mengetahui, tapi sifat Allah maha mengetahui. So
kita nak. Okey. Kita dah belajar sebelum ni, ilmu Allah ada dua. Satu, ilmu sebelum berlaku. Yang kedua, ilmu setelah berlaku. Dia apa beza antara dua tu? Ilmu Allah sebelum berlaku, dia tak ada kesan apa-apa. Dia tak jadi dosa. Sebab kita belum buat. Tapi kalau ilmu Allah setelah berlaku, dah ada kesan. Sama ada dosa ataupun pahala. Jadi Allah kata belum tahu tu ilmu yang mana? Yang melibatkan dosa dan pahala. Allah sebenarnya tahu apa akan berlaku. Tapi Allah nak beritahu yang melibatkan dosa dan pahala belum tercatat. Belum tercatat. Okey, habis lah. Lepas ni apa dia? Huruf ketiga. Huruf ketiga minggu depan lah. Kepada siapa-siapa yang pelajar daripada Manjung, Perak ataupun sekitarnya, kalau ada masa free boleh jumpa kita besok, malam besok di Manjung. Kita mengopi. Jadi pelajar-pelajar yang ada di Manjung ataupun sekitar Manjung boleh jumpa kami akan ziarah. Kok ada lagi durian ke? Kelas mungkin ada tapi bukan di sini. Dan juga kepada pelajar-pelajar yang ada di Labuan, boleh hubungi pihak admin, Puan Haniza. Mungkin kita boleh jumpa pada hari Jumaat, insya-Allah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل